Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua panel International Multidisciplinary Conference IMC 2021. Saya Noraini binti Khalil daripada Politeknik Jeli Kelantan ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu inovasi iaitu mesin pembuang sisik ikan. Seperti yang kita tahu, protein boleh datang daripada dua sumber. Sumber yang pertama adalah sumber daripada tumbuhan dan sumber yang kedua adalah daripada sumber haiwan. Walau bagaimanapun, sumber protein yang terbaik adalah protein daripada sumber haiwan. Ikan merupakan antara penyumbang protein terbaik kerana ia mengandungi kesemua asid amino penting dengan kadar yang seimbang. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Ahmad 2016 menemukan bahawa rakyat Malaysia mengambil kira-kira 168 gram ikan dalam hidangan seharian mereka. 40.78% daripada 6,742 responden menyatakan ikan merupakan antara 10 hidangan harian mereka. Dan dalam satu kajian yang dijalankan pada tahun 2004, menemukan bahawa pengambilan ikan per kapita tahunan di Malaysia adalah yang kedua tertinggi selepas Jepun bagi negara Asia. Dari maklumat-maklumat ini dapat dilihat bahawa demand terhadap ikan adalah tinggi di Malaysia. Sebelum ikan dijadikan sebagai hidangan ataupun apa-apa jua produk pemprosesan, ikan terlebih dahulu perlu melalui proses pra-pemprosesan seperti membuang sisik, membersihkan lendir dan juga membuang bahagian dalaman ikan. Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk membuang sisik ini seperti menggunakan pisau, alat membuang sisik bergerigi serta menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya. Perkara ini mungkin tidak mendatangkan masalah bagi pengguna domestik seperti pengguna-pengguna di rumah. Namun bagi aktiviti-aktiviti komersial seperti jualan ikan segar, restoran-restoran, syarikat yang menjalankan perniagaan produk pemprosesan seperti Kopol Eko, mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran kerana bermain dengan bilangan ikan yang tinggi. Antara masalah-masalah yang dapat dikesan adalah yang pertama dari segi masa. Masa pemprosesan yang panjang apabila melibatkan kuantiti ikan yang banyak. Yang kedua adalah dari aspek kebersihan seperti proses pembuangan sisik ikan akan menyebabkan lokasi kerja kotor dan berbau. Seterusnya boleh mendatangkan risiko pencemaran ke atas produk makanan. Yang ketiga dari segi aspek keselamatan. Ia boleh mendatangkan risiko kecederaan apabila kita membuang sisik ikan dalam kuantiti yang banyak. Objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan mesin pembuang sisik ikan dan seterusnya untuk menguji keberkesanan mesin tersebut dalam membuang sisik ikan. Terdapat pelbagai mesin yang digunakan dalam industri. Daripada kajian yang kami jalankan, terdapat banyak mesin yang digunakan dan antaranya adalah mesin A yang dihasilkan daripada stainless steel dan ia sangat sesuai untuk membuang pelbagai jenis sisik dan pelbagai saiz sisik. Namun, kedudukan mesin ini adalah statik dan tidak mudah alih. Bermaksud, ia tidak boleh digunakan di pelbagai tempat kerana ia sangat berat. Mesin B pula, ia kecil, mudah alih, boleh dicas semula. Namun begitu, kegunaannya adalah sesuai untuk skala yang kecil kerana bateri pada alat ini tidak tahan lama. Mesin C pula adalah mesin yang mudah alih, namun begitu ia memerlukan penggunaan tenaga elektrik untuk menggerakkan mesin. Secara umumnya, bahagian badan ikan diselaputi oleh sisik yang berlapis-lapis. Selain pada sisik, badan ikan juga diselaputi oleh mucus yang bertindak sebagai sistem pertahanan ikan. Jadi, mucus inilah yang akan menyukarkan proses untuk kita membuang sisik ikan kerana badan ikan akan berasa sedikit licin. Ikan seperti tilapia, siakap, kap, rohu mempunyai sisik yang agak tebal dan ia agak sukar untuk dibuang secara manual. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan kuantiti yang banyak. Jika kita lihat daripada diagram yang terpapar pada slide, bahagian seperti dorsal spine iaitu bahagian di atas ikan merupakan satu bahagian yang selalu mendatangkan kecederaan kepada manusia semasa proses pembuangan sisik ikan kerana ia adalah satu bahagian yang sangat tajam.
Jadi inovasi yang kami akan jalankan adalah inovasi untuk menghasilkan satu mesin pembuang sisik ikan menggunakan bahan-bahan yang terpakai, iaitu kami menggunakan bahagian dalaman daripada mesin basuh terpakai yang berkapasiti 9 kg muatan hadapan. Daripada keseluruhan badan mesin basuh terpakai tersebut, kita akan menggunakan bahagian tub drum sahaja. Jadi, bahagian tub drum akan dikeluarkan daripada badan asal mesin basuh tersebut. Seterusnya, bahagian inner drum berada dalam tub drum. Inner drum akan dikeluarkan daripada tub drum tersebut. Apabila bahagian inner drum telah dikeluarkan, pemasangan rivet pada bahagian inner drum akan dijalankan. Paku rivet seperti gambar yang kita boleh lihat dalam rajah di sebelah kiri akan dimasukkan ke dalam lubang-lubang kecil pada bahagian inner drum. Inner drum terdapat lubang-lubang kecil seperti yang kita lihat dalam rajah di sebelah kanan. Saiz paku rivet yang digunakan adalah 4x12.5 mm dan sebanyak 500 unit paku rivet akan ditebuk masuk ke dalam inner drum menggunakan rivet gun. Apabila rivet telah ditebuk masuk ke dalam inner drum, bahagian inner drum tersebut akan kita lihat ada dalam inner drum kita akan dapat lihat rivet. Dan rivet ini akan dibengkokkan sebanyak 40 hingga 45 degree. Kenapa kita kena bengkokkan? Sebab apabila rivet dibengkokkan 40 hingga 45 degree, dilihat keberkesanan untuk membuang sisik adalah lebih efisien. Seterusnya, pemasangan motor, bateri basah dan juga proses kimpal. Motor dipasang di bahagian belakang mesin drum. Fungsi motor ini dipasang adalah untuk menggerakkan mesin drum tersebut. Seterusnya, bahagian motor disambungkan dengan pemasangan bateri basah sebagai sumber tenaga. Ia dapat dilihat bahawa mesin ini tidak akan menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan mesin tersebut dan hanya akan menggunakan bateri basah sahaja. Dan ia membolehkan mesin ini boleh dialihkan di lokasi yang pelbagai. Proses kimpalan penuh pemasangan tub drum pada troli dilakukan supaya mesin boleh bergerak dan mudah alih. Seterusnya, paip getah disambungkan untuk aliran air masuk dan hos getah disambung untuk aliran air keluar. Fungsi paip getah dipasangkan adalah untuk mengalirkan air masuk ke dalam tub drum dan semasa mesin berpusing, sisik yang ditanggalkan daripada ikan akan dialirkan keluar melalui hos getah. Dan ini adalah mesin yang telah selesai dihasilkan, yang ia mengandung dan dia punya spesifikasi adalah 750 mm darab 450 mm darab 800 mm. Berat keseluruhan mesin ini adalah 12 kg dan dapat kita lihat di sebelah kanan menunjukkan hos getah berwarna orange iaitu untuk aliran air masuk dan hos getah berwarna putih untuk aliran air keluar. Pengumpulan data. 30 ekor ikan tilapia akan digunakan dan untuk ujian akan digunakan dengan bilangan 2, 4, 8 dan 10 ekor untuk setiap kali ujian. Seperti yang kita boleh lihat dalam jadual. Masa putaran mesin adalah tetap untuk kesemua sampel iaitu 2 minit. Setelah selesai mesin berputar selama 2 minit, sisik ikan yang berjaya ditanggalkan akan dikeluarkan daripada hos getah melalui aliran air dan akan dikumpulkan dan seterusnya akan ditimbang. Manakala sisik ikan yang tidak berjaya ditanggalkan akan ditanggalkan secara manual dan akan ditimbang. Proses pengiraan peratusan kecekapan mesin ini adalah mengikut kepada formula yang telah dinyatakan dalam slide ini. Yang mana sisik yang berjaya dikeluarkan akan dibahagikan dengan sisik yang telah berjaya dikeluarkan bersama dengan sisik yang tidak berjaya ditanggalkan darab dengan 100. Okey, ini adalah keputusan kajian. Daripada kesemua sampel ikan 2, 4, 6, 8 dan 10 dapat dilihat graf menunjukkan sedikit penurunan. Namun begitu, untuk bilangan ikan yang banyak iaitu 10 ekor ikan, ia menunjukkan kadar peratusan yang agak baik iaitu 97.18%.
Raja di bahagian atas menunjukkan keadaan fizikal ikan sebelum sisik dibuang, manakala di sebelah kanan atas menunjukkan keadaan ikan selepas sisik dibuang. Dapat dilihat daripada kedua-dua raja ini, keadaan ikan adalah baik dan tidak menimbulkan kecederaan kepada ikan. Saiz sisik yang paling besar adalah 1.4 cm yang berjaya ditanggalkan, manakala saiz yang paling kecil adalah 0.3 mm. Daripada eksperimen dijalankan, sisik yang berjaya dibuang adalah dalam skala 0.3 cm hingga ke 1.4 cm. Pemerhatian ke atas fizikal ikan pula mendapati kecederaan tidak berlaku kepada ikan. Dan apabila kita dissect ikan dan kita lihat bahagian dalaman ikan, organ-organ di dalam badan ikan masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Ini menunjukkan bahawa putaran mesin tidak memberi kesan kepada keadaan fizikal ikan yang digunakan. Industri boleh menjadi lebih pintar menerusi aplikasi mesin yang digunakan bagi inisiatif Industri 4.0, yang mana mesin ini beroperasi tanpa menggunakan tenaga elektrik dan ia juga mudah alih. Di dalam industri aquaculture, penggunaan mesin adalah amat limited. Penggunaan mesin pembuang sisa ikan ini dapat meningkatkan kadar kebersihan kawasan kerja di mana sisa-sisa ikan tidak lagi bertaburan dan ia dapat mengurangkan kadar kontaminasi di kawasan kerja. Dengan kadar keberkesanan yang tinggi, ini membolehkan proses pembuangan sisa ikan dapat dilaksanakan dengan kuantiti yang banyak dan hanya menggunakan masa yang singkat. Mesin ini mempunyai pelbagai benefit iaitu mudah alih, menggunakan kaedah teknologi hijau, menjimatkan masa dan juga memberi kebersihan dan keselamatan kepada pekerja. Mesin ini juga telah memohon hak cipta daripada MyIPO dan mendapat nombor hak cipta LY20200011160. Mesin ini juga telah diaplikasikan di dalam institusi melalui proses PDP dan juga kita telah apply di dalam industri iaitu di kolam ikan puyuh dan juga di restoran. Di mana feedback daripada owner kolam ikan puyuh dan juga restoran adalah amat baik. Dan ini adalah senarai rujukan yang digunakan untuk sebagai rujukan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.